Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 1 ceria Sekolah Kebangsaan Ar Panjang. Okey, pada hari ini bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 1, saya Cikgu Nur Suhaini akan meneruskan pelajaran pada hari ini dengan tajuknya Kenali Ubat. Okay, untuk permulaan, anda semua kena mengenali ubat iaitu jenis-jenis ubat. Okey. Anak murid semua perlu tahu jenis-jenis ubat. Terdapat 4 jenis ubat yang perlu anda semua ketahui iaitu yang pertama dalam bentuk tablet. Okey, jenis yang pertama. Yang kedua, bentuk cecair. Yang ketiga, krim. Dan yang keempat, kapsul. Okey. Jadi ini adalah 4 jenis ubat yang perlu anda semua ketahui jenis-jenisnya. Dan cikgu percaya anda semua pernah sakit kan? Jadi pernah mengambil ubat-ubat ini, jenis-jenis ubat ini. Ya, kalau anda pergi ke klinik, ke hospital, doktor akan memberikan jenis-jenis ubat ini ya mengikut sakit masing-masing. Ya, ini dia bentuk ubat yang telah cikgu beritahu sebentar tadi. Jenis-jenisnya iaitu yang pertama tablet. Okey, cuba lihat, semua lihat. Okey, ini adalah bentuk tablet. Okey, ini adalah ubat berbentuk krim. Yang ini berbentuk cecair dan yang ini berbentuk kapsul. Okey, cikgu percaya anda semua pernah melihat ubat jenis-jenis ubat ini. Okey, kita teruskan dengan merujuki buku teks ya. Buku teks muka surat 69 ya. Di sini ada satu situasi, gambar rajah situasi di mana Hisham pergi ke farmasi untuk membeli ubat. Okey, di sini terdapat dialog di antara ahli farmasi dan juga Hisham. Kita lihat gambar yang pertama. Okey, gambar rajah yang pertama. Adik sakit apa? Okey, saya demam selsema. Saya hendak membeli ubat ini. Jadi Hisham mengambil sendiri ubatan tersebut. Okey, yang kedua, ini ubat batuk. Ahli farmasi tersebut menyatakan, ini ubat batuk kepada Hisham. Dan Hisham mengatakan, alamak, saya tersalah ambil ubat. Dan gambar rajah ketiga, ahli farmasi tersebut memberikan ubat yang betul kepada Hisham. Dan Hisham mengatakan, ini ubat demam selsema. Ambil 3 kali sehari selepas makan. Okay, dan Hisham mengatakan, terima kasih. Jadi di sini pentingnya untuk memastikan untuk mengambil ubat yang betul dan juga mengikut preskripsi doktor. Ya, jadi Hisham pada mulanya Hisham mengambil ubat yang salah. Ya, dia mengambil ubat batuk sedangkan dia demam selsema. Jadi inilah pentingnya memastikan ubat itu betul dan mengikut preskripsi doktor. Ya, di mana ahli farmasi tersebut menyatakan ubat demam selsema perlu diambil 3 kali sehari selepas makan. Ini yang penting. Kita kena tahu ubat itu diambil sebelum atau selepas makan dan berapa jumlah yang perlu kita ambil. Okey, ini adalah muka surat 70, situasi yang kedua di mana Azizah demam selsema. Abangnya memberi adik ubatnya. Okey, jadi Azizah tiba-tiba dia merasa dia demam selsema. Abangnya memberi ubatnya dahulu. Jadi kita lihat ya, situasi pertama Azizah demam selsema. Yang kedua, abangnya terus mengambil ubatnya yang dahulu ya, di mana dia juga pernah selsema dahulu dan mengambil ubat tersebut untuk diberikan kepada adiknya Azizah. Okey, gambar rajah ketiga, dia telah memberi adiknya makan ubat tersebut. Yang keempat, lihat adiknya Azizah telah mengalami muntah ya. Dan yang kelima, apabila abangnya melihat semula ubat tersebut telah pun habis tari luputnya. Jadi di sini
Yang pertama, kesilapannya abangnya telah memberi ubat bukan ubat yang sesuai untuk Azizah, dan juga ubat tersebut telah pun mengambil ubat selepas tari luput. Jadi, kamu tidak boleh mengambil ubat orang lain. Mengapa? Cuba fikir, ya. Kerana ubat tersebut tidak sesuai, ya, dengan kandungan, dengan bilangan ubat tersebut tidak sesuai untuk adiknya, ya. Dan seterusnya, mengapakah kamu tidak boleh mengambil ubat selepas tari luput? Ya, dah tentu tak boleh mengambil ubat selepas tari luput kerana akan mengalami keracunan, ya. Jadi di situlah terjadinya Azizah muntah kerana ubat tersebut tidak sesuai untuk beliau. Jadi kena pastikan betul-betul, ya, anak-anak jangan mengambil ubat sebarangan. Seterusnya, okey, kita lihat, ya, di sini cara penyimpanan ubat yang betul dan juga selamat. Kita lihat gambar rajah yang pertama, di mana ubat tersebut diletakkan di tempat yang rendah, di mana dia senang untuk dicapai oleh kanak-kanak. Okey, jadi ini adalah cara penyimpanan yang tidak betul, ya, kerana ubat tersebut diletakkan di tempat yang rendah. Sepatutnya, kalau kita lihat gambar rajah 2, cara penyimpanan yang betul, ubat tersebut diletakkan di tempat yang tinggi dan tidak mudah untuk diambil oleh kanak-kanak. Kerana apabila kanak-kanak mengambil ubat tersebut dan memakannya, dikhuatiri akan memudaratkan kanak-kanak tersebut. Dan kalau kita lihat yang gambar rajah yang ketiga, penyimpanannya di dalam peti sejuk. Okey, jadi ubat-ubatan perlu disimpan di dalam peti sejuk. Yang keempat, gambar rajah di mana ubat-ubatan tersebut terdedah dengan cahaya matahari, dan ini adalah cara yang salah, ya. Jadi cara penyimpanan ubat juga perlu diketahui, ya, perlu disimpan di tempat yang betul dan juga di tempat yang selamat. Okey, di sinilah contoh yang cikgu cakap, pada setiap ubat ada preskripsi ataupun label, ya, di mana menunjukkan ada nama, ada sakit jenis ubat apa, sakit apa, tarikh, ya, tarikh ubat tersebut diambil. Kerana kita kena tahu tarikh bila ubat ini kita ambil dan juga jenis ubat dan siapa, nama siapa yang pemilik ubat tersebut. Dan di sini ada cara makannya. Contoh 5 biji kapsul sebanyak 3 kali sehari dan diambil diambil selepas makan, dibulatkan di sini. Jadi di sinilah perlunya anda semua mengetahui label tentang ubat-ubatan tersebut supaya tidak tersalah makan ubat. Okey, jadi cikgu harapkan anda semua telah pun memahami tajuk kenali ubat ini, ya. Selepas anda mempelajari tajuk ini, diharapkan anda dapat mengenali jenis-jenis ubat dan cara penyimpanan ubat yang betul, dan anda tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil ubat orang lain untuk makan, dan juga pastikan ubat tersebut tarikhnya tidak luput. Jadi sampai di sini sahaja pelajaran pada hari ini. Ya, cikgu harap semuanya dapat memahami pelajaran yang telah pun cikgu sampaikan pada pagi ini. Dan cikgu sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita dapat bertemu kembali pada kelas yang akan datang. Okay, bye. Jangan lupa jaga diri dan jaga kesihatan.